Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratit Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid Allah atau menghidupkan masjid Allah, orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut selain Allah. Semoga mereka itu, yakni orang-orang yang mengimarahkan masjid Allah, tergolong di dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kaya, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Dengan izin restunya pada malam yang mulia ini, dalam rumah Allah yang penuh barakah ini, kita dapat bersama dalam satu majlis yang gilang gemilang, iaitulah forum perdana Masjid Al-Irsyad. Sempena dengan pembukaan ataupun kebebasan kita setelah kita berada di dalam PKP. Yang saya muliakan, yang berbahagia, Ustaz Abdul Rashid bin Yatim selaku pengerusi majlis pada malam ini. Juga yang dimuliakan, yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Syahrizal bin Osman dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai masjid, pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, Pak Long, Pak Ngah, Mak Lang, putra dan putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pertama sekalinya setinggi-tinggi kesyukuranlah bersama kita juga pada malam ini, yang tak asing lagi, tetamu istimewa, panelis forum perdana pada malam ini, kita jemput khas. Satu duduk di utara, yang kedua pun duduk di utara, tetapi negeri yang berlainan. Yang sebelah kanan saya ni, yang comel loteng ni, tak asing lagi lah. Selalu di keudara, ruang udara Pulau Pinang. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Roslan, Cik Ros. Kadang-kadang tuan-tuan dengar suara beliau di Radio Malaysia Pulau Pinang. Dan seorang penceramah bebas dan juga selalu memberi banyak nasihat kepada masyarakat. Yang kedua, sebelah hujung sana pun comel juga, comel dan cantik. Sahibul Fadilah Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Omar, pegawai agama daerah Kota Stak. Ni pun selalu di RMK, Kalau tuan-tuan sambil bawa kereta, dengar suara-suara beliau ke udara, banyak nasihat-nasihat. Kalau tuan-tuan berada di masjid, di masjid pada hari Jumaat, kadang-kadang tuan-tuan hasil penulisan khutbah beliau yang kita dengar. Jadi kedua-dua ni sama naik ni. Tak tahulah sama turun, tapi sama naik. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, kedua-dua panelis malam ni dapat bersama kita. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menjangkakan malam ni kehadiran penonton sekitar 3,000 orang.
Tapi rasa-rasa dekat dah noh. Dekat nak sampai dah ni. Cuma ada ruang kosong sikit saja lagi. InsyaAllah tuan-tuan, kita bersiaran forum perdana pada malam ini dengan permit yang diberikan sehingga pukul 12 tengah malam. Tuan-tuan setuju tak? Alhamdulillah. Jangan bimbanglah, panelis kita malam ni tak bimbang sebab tuan-tuan setuju sampai pukul 12 malam. Tapi kalau berhenti awal sikit, tuan-tuan kena tunggu, kami balik dulu. InsyaAllah noh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk malam ni tajuk yang sinonim dengan kita. Tajuknya apa dia? Tajuknya ialah masjid dah buka. Masjid dah buka, kita di mana? Jadi tuan-tuan, masjid sekarang dah buka, tingkap dah buka, aircon dah buka, pintu dah buka, pintu pagar masjid dah buka. Kita di mana? Adakah kita di kedai kopi? Adakah kita masih berada di depan TV? Adakah kita masih leka menyendiri? Jadi insya-Allah kita akan dengar nasihat-nasihat, kupasan-kupasan, perbahasan di antara dua orang panelis kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sukalah pada malam ini kita nak buka 2 round sahaja. Setuju tak? Round pertama setiap seorang satu soalan, dan round kedua. Round ketiga tu rumusan. Kalau saya buka sampai 5 round, akhir sekali tinggal kami saja. Tinggal kami saja, no? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, tajuk sangat cantik berkaitan dengan masjid dah buka. Kita di mana? Masjid dah buka, kita di mana? Tuan-tuan, masjid ni tak asing lagi. Dia adalah satu tempat ibadat. Tempat ibadat yang kita jadikan untuk kita sujud, rokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tempat sujud rokok inilah tuan-tuan kita dapat mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, dan kita berjinak dengan Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan juga setiap ketika. Atas kita lah tuan-tuan. Sebab itulah kata para ulama, nak tengok hubungan kita dengan Allah, tengok hubungan kita dengan masjid. Kalau nak tengok hubungan kita dengan Allah, tengoklah hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau jauh dengan Al-Quran, kita jauh dengan masjid, itulah kita yang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat kita teruskan dengan persoalan pada malam ini. Moga-moga apa yang terbuku dan tersirat dapat dirongkai oleh panelis kita pada malam ini insya-Allah. Bagi pusingan pertama. Sebelum pusingan pertama insya-Allah tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan yang ada di belakang sana kalau boleh genjot depan, cantik juga. Bagi nampak ruang tu penuh sikit. Boleh tak diri pula, bangun. Penuhkan ruang-ruang yang ada di depan ni. Nanti masuk TV 3 dengan TV Hijrah tuan-tuan, malu kat orang. Masuk genjot depan sikit bagi ramai. Bagi penuh ruang-ruang kosong, jangan bagi peluang kepada selain orang. InsyaAllah, no? Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejarah masjid ini tak lain tak bukan bahawa tak lain tak bukan tuan-tuan, masjid ini adalah tempat untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Okey, persoalan saya ialah masjid adalah asas sejarah kepada perkembangan Islam di dunia ini. Bila adanya masjid, Islam berkembang. Kemudian dia adalah perkembangan dakwah dalam dunia dan juga dia ada connection, rangkaian dengan masyarakat. Jadi persoalan dia bagi panel kita yang pertama, apakah masjid ni model sejarah, asal usul sejarah, dan apakah connection dengan masyarakat? Adakah perlu masyarakat ni tuan-tuan, Allah nak pi tak mau pi sudah, ataupun apa keuntungan, fadilat, kelebihan masyarakat dengan masjid? Saya silakan yang berbahagia Ustaz Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ruhaizat Ja'far selaku pengerusi perbincangan kita pada malam ini. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Umar, ahli panel, yang berusaha Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Syahrizal, serta ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali ke rumah Allah yang mulia, satu-satunya binaan yang termulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah masjid. Satu-satunya bangunan yang kita disuruh menghormati dengan tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abi Qatadah, kata Nabi SAW, "Iza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Siapa-siapa di kalangan kamu yang masuk ke masjid, hendaklah dia sembahyang 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebagai tahiyat, dipanggil sebagai tahiyatul masjid. Tidak ada bangunan lain yang kita masuk disuruh kita sembahyang. Yang ada tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul Tesco, tahiyatul Giant, tahiyatul Medin. Tak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Kerana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lebih kurang setahun lebih, 2 tahun lebih kita tak dapat berjumpa macam ni. Sedih kita tengok bagaimana pintu masjid ditutup. Pintu pagar masjid dikunci. Rindu kita kepada masjid, rindu kita kepada salatul jamaah. Akhirnya, alhamdulillah, Allah ketemukan kita. Kita dapat kembali mengimarahkan rumah Allah dengan sembahyang jemaah, dengan kuliah-kuliah agama, dengan forum. Belum ni tak boleh. Saya pun tak reti nak forum lagu mana. Lupa lah. Tapi gagah semangat Ustaz Ruhaizat dengan Syekh Faisal ni gagah juga. Main juga malam ni. Lagu ni lah kami setelah 2 tahun. Tak seindah gambar yang terpampar di belakang kami. Gambar tu sega lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita perlu kepada masjid? Tuan-tuan, baik kita bercakap soal kemajuan kita di dunia maupun di akhirat, masjid satu-satunya tempat yang menjanjikan keuntungan dunia dan akhirat. Kita tengok sejarah bagaimana Islam boleh berkembang dengan begitu hebat. Umat Islam menjadi umat yang kuat, yang peringkat awalnya mustad'afin. Umat yang lemah, yang tertindas di Makkah, akhirnya menjadi umat yang hebat di Madinah, umat yang menguasai Makkah dan dunia seluruhnya. Kita tahu hijrah itulah pembuka laluan kepada kecemerlangan umat dan Islam. Apa yang antara elemen yang menjadikan Islam ni kuat, umat ini keluar daripada kehinaan menjadi mulia? Masjid, tuan-tuan. Bila Nabi SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah,
agenda pertama baginda ialah membangunkan masjid. Dibangun dengan kedrat Nabi SAW sendiri. Ni dalam urusan yang sangat besar ni, nak memajukan umat, nak mengeluarkan umat daripada hina kepada mulia, mengeluarkan umat daripada dijajah, diperintah menjadi umat yang memerintah. Apa yang Nabi buat dalam perjalanan ke arah itu, tuan-tuan, di Madinah yang pertama bila sampai di sana Rasulullah SAW membina masjid. Disebut dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Daripada masjid inilah berlaku proses untuk memperkasakan umat ini dalam segala bidang, untuk menjana keimanan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nak menjana hubungan sesama manusia. Tuan-tuan, apabila berjaya Nabi SAW menghubungkan hamba dengan Allah, menghubungkan hamba dengan hamba, rupanya di sini punca yang menyebabkan dapat keluar daripada kehinaan kepada kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun cerita dalam Quran, duribat alaihimu dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa ke atas kamu kehinaan di mana juga kamu berada. Tuan-tuan, Allah kata kita akan jadi hina. Keluarga kita akan jadi hina, masyarakat kita akan jadi hina. Aina ma suqifu, di mana juga kamu duduk, duduklah tak mana pun, kita akan jadi hina, illa, kecuali bihablim minallah, dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada hubungan kita dengan Allah, kita akan selamat daripada kehinaan. Yang kedua, bihablim minan nas, dan dengan hubungan sesama manusia. Di mana tempat untuk menghubungkan dua perhubungan ini? Itulah dia masjid. Dan inilah yang berlaku. Kita lihat bila masyarakat dan umat itu hubungan dengan Allah cukup erat, segi iman mereka, taat mereka kepada Allah. Di saat manusia hubungan sesama mereka, umat Islam semakin ukhuwahnya kuat. Di sinilah yang membawa kekuatan sebenar kepada umat Islam. Tuan-tuan, sehari demi sehari, sehingga Aus dan Khazraj yang ratusan tahun berbalah, tak ada kesudahan, tapi menerusi Madinah, menerusi masjid yang dibina oleh Nabi di awal kedatangannya, dapat menyatukan dua golongan besar ini. Maka Islam menjadi hebat. Tuan-tuan, tempatnya ialah masjid. Daripada kekuatan inilah umat Islam semakin kuat, semakin berkembang, semakin, dan akhirnya dulunya hina bertukar menjadi mulia. Demikianlah sepanjang zaman, bukan saja zaman Nabi, kan? Zaman sampai zaman kita pun, selagi masjid ni hidup, tuan-tuan, agama akan cemerlang, umat akan berjaya. Akan berjaya. Tengok yang mai semua, macam masjid zaman Nabi, Muhajirin ada, Ansar ada, Aus ada, Khazraj ada. Tapi diikat oleh Nabi dengan hablum minallah, hablum minan nas. Kita pun tengok mai semua pakat mai masjid. Segala keturunan ada, Melayu ada, Banjar ada, Jawa ada. Kita dapat bertemu di sini, no? Dengan latar belakang yang macam-macam, parti apa pun ada, hak tu tak belakang, tapi penyatuan hak dalam masjid.
Iaitu kita nak cari Allah, kita nak ikat hubungan sesama manusia. Bila bersatu, inilah yang membawa kejayaan kepada kita. Al-jama'atul rahmah wa firqatul azab. Nabi kata, berpecah umat ini, bersatu umat ini akan mendatang rahmat daripada Allah. Tapi bila berpecah belah masyarakat dan umat ini, di depan mereka adalah azab. Apa yang berlaku tuan-tuan pun boleh fikir. Bila orang Islam berpakat, bersatu dengan hubungan dengan Allah kuat, hubungan sama-sama kita umat Islam kuat, mudah keluar daripada kehinaan, kelemahan, kekalahan kepada kemenangan, semua boleh jadi. Inilah dia rahsia antara rahsia masjid. Akhirnya kita melihat bagaimana Islam memperlihatkan kehebatannya di seluruh dunia sehingga ke hari ini. Tapi bila umat Islam semakin lupa kepada masjid, kepentingan masjid, maka kita melihat kehinaan tu demai semula. Kehinaan demai. Sebab kita buat apa di masjid ni? Satu, kita sembahyang jemaah. Sembahyang ni Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Maknanya tiang, asas agama. Nak tertegaknya Islam dengan solat. Tiang agama dalam diri kita ialah solat kita. Tiang agama dalam qaryah, dalam masyarakat ialah salatul jamaah. Ni tiang agama. Tuan-tuan duk main sembahyang jemaah ni, tuan-tuan sedang jaga tiang agama. Selagi berdiri teguh tiang ini, agama akan hidup dalam masyarakat. Kan? Tapi bila tiang ini sudah tumbang, maka tumbanglah agama. Tuan-tuan, kita tengok dulu 2 tahun lebih kurang lah masjid tutup, apa jadi masyarakat kita? Macam-macam cerita tuan-tuan, macam-macam cerita. Kalau di jabatan agama, kes berkelahi rumah tangga pun dia semakin meningkat. Gejala-gejala pun macam-macam. Bunuh diri. Dia jadi, apa orang kata, dia jadi dah kerja tak boleh, apa semua tak ada, apa semua, dia jadi tak tahu arah nak hidup. Nampak masjid tak mai. Dia tak ada kekuatan. Kita tak kekuatan. Inilah dia masjid bagi kat kita selama ni. Peranan dia sangat besar dalam nak menyelamatkan umat, dalam nak membangunkan umat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu orang Yahudi, dia cukup takut orang Islam apabila berpegang pada 3 perkara. Satu, apabila umat Islam menghayati hijrah Nabi SAW. Yang kedua, apabila umat Islam menggunakan mata wang emas dalam ekonomi. Dia pun tak boleh ganggu ekonomi orang Islam. Sebab tu bila berlaku penjajahan ni, dia pun tukar benda-benda ni. Kalender daripada takwim Islam kepada takwim Masihi. Mana-mana negeri yang dijajah, tuan-tuan tengok. Kan, mata wang. Dulu kita belajar kan Mesir guna dinar, dirham. Lah Mesir pakai pound. Dijajah oleh Perancis. Pound. Orang Mesir panggil jenih. Kan. 1 genih, 2 genih. Dia panggil pound. Mana dia? Sistem ekonomi dulu diruntuhkan oleh penjajah. Sebab penjajah tahu ini punca kekuatan ekonomi orang Islam. Yang ketiga, saya terbaca lah dalam satu majalah cerita. Yang ketiga ialah bila sembahyang solat jamaah orang Islam macam sembahyang Jumaat. Termasuk sembahyang subuh. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, apa makna? Maknanya orang Islam ni kuat hubungan dengan Tuhan dia. Umat Islam ni kuat, erat hubungan sesama Islam. Bila 3 benda ni ada pada orang Islam, Yahudi takut. Sebab tu dia rancang macam mana nak jauhkan anak muda daripada masjid.
macam-macam dengan hiburannya, dengan budaya, dengan apa semua. Tuan-tuan tambah ada dengan media yang terbuka apa semua ni, kita lihat cabaran. Mereka cari ruang bagaimana nak mundurkan umat Islam dengan menjauhkan umat Islam dengan perkara-perkara yang nak menjadikan mereka kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah lagi kita jaga masjid, selagi kita istiqamah dengan sembahyang jemaah, Islam akan hidup. Akan hidup dalam qaryah kita. Hadirin mukminin, maka dan begitu juga kejayaan-kejayaan yang lain akan menyusul apabila bermula daripada masjid. Itu untuk dunia kita. Sebab tu Nabi sampai-sampai terus buat masjid. Tuan-tuan, kenapa? Menunjukkan dia penting dalam usaha kita, kerja kita nak membangunkan umat ni. Masjid ni penting. Untuk dunia, untuk akhirat pun. Tadi tuan berkongsi ke baca hadis Nabi cerita 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah, illa zilluh, kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar, satu tempat yang begitu mencabar kita. Matahari yang begitu hampir. Nabi cerita dalam beberapa hadis dia, ada orang yang peluh dia sehingga menengelami buku lali dia. Ada yang sampai ke lutut dia. Ada yang sampai ke hidung dia. Satu hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi cerita, ada orang yang dia berdiri di padang mahsyar. Peluh dia sendiri meresap masuk dalam tempat yang dia berdiri tu, ke dalam, ke bumi tu. 7 hasta peluh dia. Hak pas ke bawah, hak ke atas. Panas hari itu tuan-tuan. Tapi ada 7 golongan manusia yang istimewa. Tak merasai kepanasan itu. Siapa? Salah satunya, rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bin masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung mana dia teringat masjid. Lagi masuk waktu teringat, masuk waktu teringat. Tapi bukan takat bergantung saja, teringat tapi mai dak. Ya, aku teringat masjid, mai haram dak. Bukan lagu tu. Makna bergantung tu lagi dia tak mai, dia tak boleh duduk. Ni salah satu golongan. Di akhirat, kejayaan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian janji-janji pahala, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, iza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'a. Siapa yang mengambil wuduk di kalangan kamu, maka hendaklah dia perelokkan wuduknya. Ambil wuduk, Nabi selalu pesan ambil elok-elok. Tak sah wuduk, sembahyang jahanam. Tak sah wuduk, tawaf rosak. Nabi pesan, fa ahsanal wuduk. Ambil wuduk, kemudian perelok. Lepas tu summa atal masjid. Kemudian dia mai ke masjid. Rupanya tuan-tuan, Nabi ajak juga kita lah hadis tu adab mai masjid. Nak mai masjid, ambil wuduk di rumah. Summa atal masjid. Kemudian baru mai masjid. Kalau batal apa barulah ambil wuduk di masjid. Ada orang kita terlajak cerdik. Semua nak guna air masjid. Yang lok-lak lagi mandi hadas pakai masjid. Jadi kita jimat meta air rumah dia. Hak lok-lak lagi tok siap basuh mutu air masjid. Mai dekat nak raya dengan kapek dia tanggung mai duk semua masjid. Tak boleh, dia kena bayar duit bubuh lan tabung beli duit air dia guna. Orang bagi duit bayar air untuk ambil wuduk. Ambil di rumah. Batai ke apa ke, barulah kita ambil di masjid. Mai masjid. La yuridu illa salah. Nabi kata dia mai masjid tu tak ada tujuan lain melainkan untuk mendirikan sembahyang. Patutlah Nabi kata, mai masjid tak ada tujuan lain melainkan sembahyang. Rupanya akhir zaman ada orang mai masjid tujuan lain. Tujuan apa tuan-tuan? Ada orang mai masjid nak curi besi longkang masjid.
Mai besi mahal pula lah ni. Ni jaga dia buat pula lah dah. Dulu juri lah bawa lori mai, kita duk ingat kot apakah jabat agama kami bagi bantuan nak tukar apa nama besi tu longkang, orang balas pergi kat dia. Naik sekali ganda ke 3 kali ganda ke lah ni. Saya nak tukar bumbung rumah orang tua. Belum PKP dulu kira-kira dapat kata 2,000 lebih tak. 2 tahun lepas tu pergi tanya pula 9,000. 3 ke 4 kali ganda naik harga. Jaga. Nabi kata datang masjid la yuridu illa salah. Tak ada tujuan lain kerana dia nak mendirikan sembahyang jemaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat. Dia tidak melangkah satu langkah melainkan dia angkat satu derajat dia. Wa khuta anhu biha khati'atun hatta yadkhul al-masjid, dan diampunkan dosa dia setiap langkah tu. Kita langkah sekali, derajat kita naik di sisi Allah, kemudian dosa kita diampun tiap langkah kita. Untunglah orang hak jauh dari masjid. Tuan-tuan jangan susah hati, jangan rasa rogilah tak beli tanah dekat masjid lo. Jauh nak main, jauh lagi bagus. Dikira jarak tu ada berapa langkah. Tiap satu langkah, satu derajat kita diangkat oleh Allah, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung. Tapi mau reti lah mau mengaji. Kalau kawan tak mengaji, orang tanya hang ni jarang main masjid ni, mainlah bagi kerap sikit. Dia jawab apa? Hampa tak apalah, rumah dekat, aku rumah jauh. Tu sahlah dia bodoh. Lagi jauh lagi bagus, banyak langkah. Ni kalau pergi Mekah lah, tanya Ustaz Roy Hazat, masjid, hotel dalam masjid dah tak? Kalau boleh nak duduk dalam masjid, jauh sikit tak mau. Jauh lagi bagus tuan-tuan. Tiap langkah itu ada anugerah Allah, darjat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila dia masuk dalam masjid, kata Nabi, waktu sembahyang tak masuk lagi, dia duduk tunggu nak sembahyang itu, dia sudah dikira berada dalam solat, dalam sembahyang. Pahala yang Allah nak bagi. Duduk mengaji macam kita malam ni pula, kita duduk bersama-sama dengan malaikat yang menebarkan sayapnya kepada kita. Dan para malaikat ini sentiasa memohon kepada Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Tuan-tuan, ini yang kita dapat di masjid. Malaikat berdoa kepada kita. Jadi, maka sebab itu masjid ini terlalu perlu bagi kehidupan kita, untuk kejayaan kita di dunia maupun kejayaan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pembukaan saya rasa sekadar itulah untuk gambaran peringatan pada kita semua apa itu masjid, kenapa kita perlu kepada masjid, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Roslan. Itu baru muqaddimah. Kalau tak muqaddimah, Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita mengimbau balik sebagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 50 tahun. Ketika itu berlakunya Isra dan Mi'raj pada 27 Rejab, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nak cerita dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat yang pertama ni, Allah nak ceritakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada mana? Daripada Masjidil Haram Mekah. Sampai ke mana? Sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jarak yang amat jauh. Jadi Allah abadikan masjid dalam ayat ini. Satunya Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjidil Aqsa Palestin.
Apabila Nabi berusia 53 tahun, maka berlakulah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Usia 53 tahun Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar. Daripada mana? Daripada Masjidil Haram Mekah. Sampai ke mana? Sampai di satu perkampungan, iaitulah perkampungan Quba. Lalu Nabi bina sebuah masjid. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibina di atas dasar taqwa. Lepas 3 hari tuan-tuan, Nabi terus ke Yasrib. Sekarang ni ditukar nama Madinatul Munawwarah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam dua sejarah penting kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selitkan masjid di dalam dua peristiwa ataupun dua drama ini. Jadi itulah betapa pentingnya masjid, sehingga Allah abadikan nama masjid, bahkan masjid sebagai lokasi penggambaran hijrah dan juga Isra dan Mi'raj. Penting tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita tahulah, selain masjid, model yang paling baik sekali, model yang paling cemerlang adalah Masjid Nabawi selain daripada Masjidil Haram Mekah. Masjid adalah model medan ilmu ataupun dipanggil raudah taman ilmu. Persoalan saya, apakah untungnya Tuan Syekh, apakah untungnya ataupun apakah ruginya pengimarahan masjid, terutama pada ketika endemik. Sekarang ni kita berada endemik. Dan saya nak selitkan satu persoalan yang masyhur, iaitulah andai kata ada anak qaryah kita, tak tahulah ada ke tidak, andai kata ada anak qaryah kita yang tak cucuk ataupun tak suntik vaksin, kemudian tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, tidak dibenarkan berjemaah, tidak dibenarkan masuk dalam kawasan masjid, sakat pintu pagar saja, lepas tu balik. Jadi persoalan di sini ialah persoalannya, apakah ketetapan hukum yang agak sesuai dengan tegahan di mana dia tidak dapat mengimarahkan masjid. Apa untung ruginya dia dan apa untung ruginya masyarakat ataupun jemaah yang mengimarahkan masjid. Soalan ni dua dalam satu, saya tujukan kepada yang berbahagia Tuan Syekh Faisal. Silakan Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi Ustaz Rohizat, pengurusi forum, bagi Ustaz Roslan, ahli panel pertama, bagi Ustaz Syarizal, imam masjid Irsyad ke Masjid Fatih? Ustaz? Tu imam masjid mana? Bukan Fatih? Tu saya. Pegawai-pegawai masjid, Jawatankuasa Kuliah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ringkas-ringkaslah masa kita dekat pukul 9 saya through the point lah. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak cerita hubungan kita dengan masjid. Yang pertama sekali, masjid ni tempat berhimpun umat Islam. Dan perhimpunan kita berlaku dalam bentuk harian, mingguan, tahunan dan peristiwa. Letak dulu. Perhimpun untuk apa? Untuk solat. Untuk solat. Jadi perhimpunan harian kita adalah untuk solat berjamaah. Fardu. Perhimpunan mingguan kita untuk solat Jumaat. Perhimpunan tahunan kita solat hari raya, Aidilfitri dan Aidil Adha. Dan perhimpunan peristiwa, saya nak kait dengan solat ni, iaitu solat-solat yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku seperti gerhana matahari dan bulan. Itu perhimpunan. Yang kedua tuan-tuan, masjid ini adalah tempat untuk kita menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita menuntut ilmu bukan sahaja
di masjid ilmu agama ni mengaji di muatas tempat, tapi di antara tempat yang penuh keberkatan kita menimba ilmu yang berkaitan dengan agama ni adalah di masjid. Kerana apa? Kerana ilmu agama di masjid ni terbuka untuk semua orang. Kalau ilmu agama contoh nak belajar kat universiti contohnya, Universiti Melaya, Universiti Azhar apa semua, kena daftar. Lepas tu kena cerdik, bodoh tak boleh pergi. Kena cerdik, kena tunjuk syahadah tu, layak untuk masuk Universiti Madinah, Universiti Azhar. Saja-saja nak pergi tengok boleh kan, mengaji orang tak pergi. Contoh, betul tak? Baik. Ada satu universiti Islam yang terkenal di dunia, yang paling lama. Nama dia Universiti Qarawiyyin. Benar tak? Benar tak? Awak perak betul tu. Universiti Qarawiyyin tu tempat saya mengaji lah. Di Morocco. Tu. Jadi kita nak belajar di institusi agama tu yang jenis tertutup begitu, bukan semua orang boleh pergi. Tetapi dalam konteks belajar ilmu agama ni, kalau di masjid tidak terhad kepada orang-orang yang tertentu, dibuka untuk semua orang. Contoh malam ni dibuka, tetapi sayang mereka tidak datang. Itu persoalan lah. Jadi masjid itu tempat kita menuntut ilmu dan buat jawatan kuasa Korea buatlah jadual malam-malam ni ilmu ni ustaz tak apalah, yang penting belajar. Yang ketiganya tuan-tuan, kita nak kaitkan kita dengan masjid ini, bahawa masjid ni kita boleh dapat pahala percuma bila kita duduk dengan membanyakkan aktiviti yang lain, tapi duduk di situ dapat pahala, iaitu pahala beriktikaf di dalamnya. Nawaitul iktikaf. Ni iktikaf tadi fi hadzal masjid raka'ataini. Betul nak mampu. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita belajar ilmu, kita sembahyang, tapi pahala iktikaf tu duduk berjalan sehinggalah kita keluar daripada masjid. Dan berikutnya peranan kita kepada masjid semua orang boleh buat, iaitu kita boleh mendapat pahala dengan menyumbang kepada masjid kita, dana, sumbangan dan seumpamanya. Tu kita ada bagi duit dalam masjid. Kita pergi market bawa duit, pergi masjid bawa duit, tapi pergi market kena bawa duit banyak. Pergi masjid tak perlu banyak-banyak. Bila tabung gerak bubuh. Karena apa? Ganjaran pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang menyumbang pada semua sumbangan fi sabilillah, termasuk ke dalam tabung masjid, digandakan sehingga 700 kali ganda. Jadi peranan kita dalam masjid. Dan orang-orang yang berada, orang kaya, kadang-kadang dia bina masjid. Bina masjid. Allah Ta'ala gantikan masjid yang dia bina di dunia ini, di hari akhirat nanti Allah bina mahligai untuk dia. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid kerana Allah, nanti Allah bina untuknya mahligai di dalam syurga. Jadi ramai orang kaya dapat. Termasuklah membina masjid tak semesti satu orang membina, dan kadang-kadang kita turut memberi sumbangan, kutip derma lah. Sehingga nak buat masjid dapat 2 juta, kawan ni bagi 1,000, kawan ni bagi 500, kawan ni bagi 200, ikut dah lah membina. Maka itu peranan kita. Yang berikutnya, kita nak kaitkan diri kita dengan masjid ini, bahawa kekuatan iman kita, pertambahan iman kita, apabila kita sanggup memperuntukkan sedikit masa untuk kita berada dalam masjid untuk melakukan solat berjamaah dan juga untuk melakukan aktiviti yang lain yang berfaedah untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka kita berada dalam masjid, maka dia menambahkan kekuatan iman kita. Lebih-lebih lagi orang yang sering berulang alik ke masjid. Sehingga Nabi menyebutkan iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang yang sentiasa berulang alik ke masjid, maka bersaksikanlah sesungguhnya dia beriman. Itu di antara perkara-perkara yang boleh kita buat dengan masjid. Sekarang ni saya ringkas, saya tak panjang sebab saya duduk jauh. Ustaz Ruslan apa? Dia dekat.
Okey. Yang kedua berkaitan ditanya oleh Ustaz Rohaidat tadi pasal vaksin. Nak kena urai sikit lah. Ada setengah-setengah orang dia tak suka vaksin ni. Dia panggil kumpulan anti vaksin. Tapi anti vaksin ni kalau kita kata lepas-lepas marah. Kalau tuan-tuan buka kamus Dewan, anti itu maksud tak suka. Jadi kumpulan anti vaksin ni maksud kumpulan tak suka vaksin. Jadi kita kata dia tak suka vaksin, dia tak marah kat kita. Kalau kita kata anti vaksin, dia marah kat kita. Jadi tuan-tuan nak kata apa? Nak kata anti ke nak kata tak suka? Pada orang yang tak suka vaksin, nak kata dia hang ni anti vaksin atau hang tak suka vaksin. Tuan-tuan nak suka kata lagu mana? Saya suka kata anti vaksin, saya tak suka kata tak suka vaksin sebab nak jimat ayat liok. Betul tak? Kalau tak suka dua kataan, ayat liok kita keluar 2 kali. Kalau anti sekali lah. Lebih kurang. Okey, baik. Jadi orang yang tak suka vaksin ni dia terus ada berhujah lah, kalah. Awal kalah terus berhujah. Kalau dia nak berhujah di sudut agama, hang siapa? Nak banding dengan mufti, nak membandingkan dengan ulama sedunia, hang siapa? Hebat antara mana? Hang reti tak baca kitab? Saya kalau orang nak main berhujah pejabat, tunjuk kitab belakang, hang reti baca kitab tu? Dia tak reti. Tak reti saya cakap banyak. Hujah. Upang sudah pun tahu. Jadi kalau nak berhujah sudut agama, tak usah, hang kalah. Hang mengaji pondok, hang mengaji hang kalah, tetap hang kalah. Pasal apa? Hang seorang. Hang ulama sedunia ramai-ramai membincang, muzakarah, petik dalil, istidlal untuk mengeluarkan satu hukum mengatakan bahawa vaksin ini hukumnya adalah harus atas pilihan, tetapi jika disuruh oleh pemerintah hukumnya adalah wajib. Hak tu ketetapan hukum ini adalah seluruh dunia, bukan hanya di Seradang. Seluruh dunia. Fatwa Azhar, fatwa Arab Saudi, fatwa ulama sedunia. Jadi hang siapa? Saya panggil guru-guru kafar tak mau cucuk vaksin tu. Mai jumpa saya. Adalah 5-6 orang. Lain semua cucuk. Saya panggil mengadak saya. Saya bukan tanya pasal apa tak mau cucuk vaksin. Itu soalan buang masa. Tak depan saya tanya, bila nak cucuk? Itu soalan saya. Bila nak cucuk? Dia dia tu soalan dia. Baik. Kalau hang nak berhujah di sudut agama, hang kalah. Hang sadar berhujah, hang kalah. Cuma dia menegak benang yang basah. Kalau hang nak berhujah di sudut saintifik, di sudut ilmu kesihatan, hang kalah. Hang siapa? Hang siapa? Adakah hang doktor pakar? Adakah hang terlibat dengan kerja-kerja perubatan klinikal? Hang terlibat tak? Tak. Jadi hang sadar sembang. Ada setengah orang vaksin data ni untuk uji manusia. Untuk uji kaji. Lepas tu orang cakap bab vaksin, dia kata ejen Yahudi. Saya hari tu berceramah di Jabatan Pendidikan, betulis saya ejen Yahudi. Tuan-tuan muka saya nampak macam Yahudi tak? Tak ada. 3 suku. Betul tak? Jadi saya nak habaq tuan-tuan cucuklah vaksin. Pasal apa? Kerana kalau ada orang tak cucuk, kita hak cucuk jadi takut ke dia. Tak nampak dah kita takut, patutnya dia kena takut ke kita, jadi terbalik kurang. Tentu tak? Itu cerita dah. Baik. Jadi cucuklah vaksin bagi orang yang tak cucuk lagi. Cucuk tak apa, dia siapa dia sikit lah. Tapi saya kemarin buat 2-3 6 biji penedor telan. Tadi nak main telan. Orang nak 3 teruk tuan. Tapi gagah juga tunjuk kemas. Tapi yang syok Jumaat lepas saya pergi khutbah satu masjid di Kota Sedak. Jumpa cikgu tu, dia kata kawan dia cucuk air Rabu. Saya cucuk kemarin. Cucuk air Rabu lepas dia hari Khamis mati. Saya kata yang pergi abang mah aku nak cucuk air Senin. Baik, tak apa. Kemudian kita main untung rugi masjid zaman endemik, pandemik. Ringkas-ringkas saya nak pontian. Okey, saya pergi kepada pandemik dulu. Pandemik. Kita kena ingat COVID ni dia mai daripada Allah Ta'ala. Nak pi dia pun Allah Ta'ala. COVID ni Allah Ta'ala uji manusia. Ujian daripada Allah. Nak tengok kita nak sabar tak sabar. Dan COVID juga hakikatnya dia adalah kemurkaan Allah kepada manusia.
Kerana keberanian manusia mencabar Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketetapan Allah. Apa yang Allah suruh manusia tak mau buat, Allah Taala larang, itu dia nak buat. Maka dia adalah apa dah? Kemurkaan Allah, iaitu bala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Naklah kamu hindar akan bala bencana yang apabila dia turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja, mana orang yang tak zalim pun kena ayatlah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala amat keras sisaannya. Jadi bala ni bila dia turun dia tak pilih. Hak baik pun kena, jahat pun kena, hak zalim pun kena, hak adil pun kena, hak pergi masjid pun kena, hak tak pergi masjid pun kena. Sebab itu tengok, ada imam mati kena COVID, ada anak Korea mati kena COVID, ada cikgu mati kena COVID, ada hak yang buat lori mati kena COVID, sebab dia tak berpilih. Yang kata bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikat yang satu lagi ujian. Allah Taala nak menguji kita kesabaran. Kesabaran. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami nak menguji kamu dengan sikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, jiwa raga, dan juga hasil tanaman-tanaman. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kita memang kena uji ni COVID. Uji apa? Yang lapar semakin lapar, yang kenyang menjadi lapar. Pasal apa? Ada setengah kena buang kerja. Betul ya tuan? Kena uji. Duk bawa kapal terbang elok-elok. Tak tahu kapal tak boleh terbang, dia pun tak terbang. Leleh dia terbang. Hilang kerja driver kapal terbang. Maka dia pun buatlah, kita tengoklah YouTube apa semua, restoran pilot. Tak nak cari kerja. Pramugari pun hilang pekerjaan. Satu yang buat kedai makan, layan macam pramugari. Memang dia pramugari pun. Dia menega restoran, dia layan. Oh no. Saya ada pergi forum di Bali. Tapi lama dah, 7-8 tahun dulu ni. Mereka sebelum forum lepas Aisyah masa tu tak ada pandemik lagi. Forum lepas Aisyah, lepas tu mereka ajak ahli panel makan tu. Kan ada satu orang perempuan, dia layan macam pramugari tu. Hidang. Saya kata, layanan macam pramugari. Dia kata, memang saya pramugari. Pramugari pencil lah, dia tak kerja dapat itu. Kalau dia gagah juga, tak laku apa terbang tu. Baik. Jadi tuan-tuan, masa kita diuji tadi ni, termasuklah yang uji tadi itu, kita ini penggemar pencinta masjid, Allah uji kita, akhirnya kita tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi sembahyang jemaah di masjid, tak boleh pergi mengaji dan seumpamanya. Ketika itu kita bersabar tak bersabar. Tapi ingat, di sebalik ujian ada hikmah. Di sebalik ujian ada hikmah. Tu soalan Ustaz Rohizat, ada untung dan rugi. Ruginya apa? Ruginya kita tidak boleh solat Jumaat. Selama 3 bulan tuan-tuan tak sembahyang Jumaat. 3 bulan, bukan 3 minggu. 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Kita tak boleh pergi sembahyang berjamaah. Hanya dibenarkan 3 orang saja. Pegawai masjid. Tuan-tuan tahu apa rasional 3 orang pergi sembahyang jemaah di masjid tu? Dia benar 3 orang saja. Apa rasional? Awak tak bagi 2 orang. Tahu siapa 3? Ayo. Tak tahu juga. Nak kena abang tak? Baik. 3 orang ni hukum fiqah, iaitu tidak terangkat fardu kifayah bagi solat jemaah dalam satu qaryah, tidak terangkat kecuali jika solat jemaah itu dilakukan di tempat syiar jemaah. Tempat syiar jemaah 2 saja dalam kampung kita, iaitu masjid ataupun surau. Makna dia, kalau kita sembahyang jemaah di rumah walaupun ramai, tapi di masjid tak ada orang sembahyang jemaah, di surau tak ada orang sembahyang jemaah, seluruh penduduk kampung tu hak jantan, semua berdosa. Perempuan tak, mana selamatlah perempuan. Hak jantan berdosa. Masjid kita ni kalau tak ada siapa main sembahyang jemaah, seorang pun tak ada, surau pun tak ada, itu tempat syiar jemaah tu tidak ada langsung solat jemaah dalam qaryah, bermakna semua penduduk hak jantan yang balik ni pekat berdosa. Perempuan tak, sebab tuntutan fardu kifayah itu ditujukan kepada orang lelaki, bukan pada orang perempuan. Maka disebut sekurang-kurang bilangan jemaah untuk mengangkat fardu kifayah itu adalah 3 orang. Sebab tu disuruh main 3. Walaupun kita sembahyang 2 orang dapat pahala berjemaah, tapi tak terangkat tuntutan fardu kifayah. Sebab itu dibenarkan 3 orang main.
Dulu daripada Jabatan Mufti silap sikit buat tu. Dia buat dua. Hak Kedah ha? Saya tegur bukan tegur abang lah, tak boleh dah tu, kena 3 ni. Oh tu lah. Tak apa. Kira kemas kat saya. Mufti dengar kata saya. Nak buat 3 dia tak beralan. Dulu 2 lah. 2 saya tak terangkat betul, biar dia kena 3 sebab ada hadis. Tak apa. Masa 2, tapi sat saya 2 tu. Ada seorang tu imam di Kota Sedak. Dia cerita saya. Tak berani tuan Syekh. Terutama waktu subuh. Terutama waktu subuh. Tuk bila bang curin mulu rumah. 2 lah. Lepas tu seorang ni duduk luar. Cerin. Tahu tak cerin? Cerin tu mana bulu rumah berdiri terpacak. Tidak berbasah. Lebih kurang tu lah. Cerin. Baik. Habis. Jadi, ujian pada kita betul-betul ni masa pandemik tadi ni tak boleh main sembahyang Jumaat. Kecuali di benak 3 orang saja. Sembahyang Jumaat tak ada. Pada ketika itu, nak tahu hukum fikah sikit. Adakah kita berdosa tak pergi sembahyang Jumaat? Adakah kita berdosa tak pergi mengaji dan semuanya? Jawabnya tak berdosa. Sebab situasi pada masa itu, kondisi pada ketika itu dalam istilah ilmu fiqh disebut sebagai keuzuran. Keuzuran kan mesti sakit. Sakit itu adalah keuzuran, tetapi tidak semestinya keuzuran itu sakit. Itu perkara-perkara sifat-sifat keadaan-keadaan yang menghalang seseorang daripada melakukan ibadat dengan sempurna ataupun menghalang dia daripada melakukan terus sesuatu ibadat yang itu namanya keuzuran. Maka perkara yang menghalang, yang menjadikan kita keuzuran itu adalah COVID lah. Waktu kita tak tak boleh main masjid. Tetapi ada hikmah. Ada hikmahnya apa? Yang pertama hikmahnya kita sembahyang di rumah. Pada ketika itu orang perempuan baru dia tahu betapa sedapnya suara lelaki dia. Belum ni lelaki dia sembahyang tak pernah bunyi. Betapa sedapnya suara lelaki dia. Sebab dah tak boleh pergi masjid, lelaki dia pun jadi imam. Sembahyang tarawih apa semua. Ada tahun lepas kan sembahyang tarawih di rumah, tak boleh sembahyang di masjid. Oh, kira kemas. Satu jemaah kata dia Pak Syekh dia tak hikmah dia. Saya semua hidup tak pernah jadi imam sembahyang tarawih. Dia bawa anak bini pergi masjid. Tahun ni dia kata sembahyang di rumah. Jadi imam dia pertama kali dia. Pertama kali dia. Tapi pasal tak pernah jadi imam dia tiap-tiap tu pergi masjid. Jadi saya buat 8 rakaat. Dia bang saya tak pernah duduk sembahyang di rumah dia. Saya buat 8 rakaat. Lepas tu saya tanya masa terlepas pergi masjid buat apa? Dia tak buat 8 juga. Jadi makna tak ada beza tak ada beza tak apalah. Satu dia latih ketua-ketua keluarga ni jadi imam. Kita tengok macam mana sembahyang raya terlepas. Buat di rumah juga. Allah, dia pegang tungkat macam-macam. Ada pegang apa puih menyapu. Ada pegang napang tu. Saya takut dia hantar pergi meletup. Selerak habis. Dan seumpamanya. Betul ada yang nak tak arti nak pecah ketebah. Macam-macam lah. Itu dia perubahan. Dan satu lagi dalam konteks ilmu. Dalam konteks ilmu. Kita tak boleh mengaji di masjid. Tak boleh mengaji surau sebab tak buka. Not open. Maka dia main satu suasana baru, iaitu pengajian online. Pengajian online. Mengajar, tak tengok termasuk saya lah. Mengajar online. Online ni duduk semangat seorang-seorang lah. Orang duduk tengok di rumah kita. Dia tak sama lah dengan main bela ni. Online nak marah tampak komputer, kita kena beli lain. Tapi orang pada tak ada rotan. Apa dah? Akak pun jadilah. Itu maknanya rotan tu memang mengaji di masjid, akak tu mengaji online. Sekarang ni mengajian online pun dah jadi satu kebiasaan pada kita. Kemudian hikmah juga dia mengajar kita tahu hukum. Selama ni kita tak tahu hukum. Bila di benak main sikit-sikit sembahyang di masjid, beberapa orang dan semuanya sembahyang berjarak-jarak. Selama ni kita tak tahu hukum. Duk penin. Apa ni sembahyang jarak-jarak? Maka keluarlah satu hukum. Rupanya sembahyang jarak ini kalau dalam keadaan biasa hukumnya makruh, tak ada pahala berada dalam saf. Tapi jika ada sebab yang menyebabkan tidak boleh merapatkan saf, pada ketika itu hukum makruh itu terangkat. Macam kita suasana pada hari ini. Betul pakai emas dan seumpamanya. Itu dia ada untung dan rugi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadilah saya berhenti dengan persoalan lah kita berada zaman endemik. Maka endemik itu masjid sudah dibuka. Kita di mana? Malam ni kita di sini ya. Hendaklah kita menjadikan masjid ni sebagai
markas tempat perhimpunan kita, sebab kedatangan hanyalah percuma, tiada siapa yang melarang kita. Cuma baru ni adalah hak 50 orang, hak tu larangan buat sementara, ujian pada kita. Sekarang dah dibuka, mailah kita sembahyang di masjid, mailah kita beribadat di masjid, mailah kita, kerana masjid adalah jantung hati kita. Masjid adalah jantung hati kita. Walaupun kapet tak sama dengan sofa di rumah, walaupun kita duduk bersila tak sama dengan kita duduk melentang di rumah dulu, tapi di masjid, ingat, ini adalah rumah ini milik Allah. Dia panggil Baitullah, bukan Baitullah Kaabah tu. Itu Baitullah ya ni, rumah ini milik Allah. Itu dia panggil rumah Allah, masjid. Jadi orang yang berhimpun di rumah Allah pasti ada kebaikannya, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya zaman pandemik ini, dalam kita nak kaitkan, relatekan masjid ni, ada untung dan ruginya, ada hikmah yang kita boleh petik di sebalik musibah yang melanda kita. Cuma ni saya nak panggil sikit pada orang duk mengebat ni, pada orang besar-besar, pada siapa-siapa lah. Ingatlah, siap-siap ni, esok bila pandemik ni dah berakhir, COVID dah berakhir, ingat apa ni? Yang pertama, usaha ikhtiar manusia. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu duduk di satu tempat yang ada ta'un, kalau kamu dengar di situ ada ta'un, kamu jangan pi. Kalau kamu ada di tempat ada ta'un, kamu jangan keluar. Maka dikiaskan kepada COVID, mana tempat COVID, kita jangan pi. Kalau kita itu, jangan keluar. Sebab dia berjangkit. Satu, Nabi ajak kita. Kemudian, kuarantin. Nabi tak abaklah kuarantin, iaitu pengasingan manusia yang berjangkit dan yang belum dijangkiti. Itu usaha ikhtiar manusia yang diajak oleh ajaran agama kita. Dan penyakit ni agama ajak kita, yang pertama, supaya tidak berjangkit, mencegah. Mencegah tu dalam konteks COVID apa? Pakai mask, duduk berjarak-jarak, tidak bersalam-salaman dan seumpamanya. Lagi apa lagi? Kuarantin, kendiri dan seumpamanya. Dan juga penyakit itu kalau sudah berjangkit, merawat. Termasuk dalam mencegah tadi ialah cucuk vaksin. Habis. Jadi tuan-tuan, esok ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala, COVID ni akan berlalu pergi. Ingat, kenapa dia berlalu pergi? Kerana kita berusaha, berikhtiar mencegah, merawat dan seumpamanya. Satu. Dan yang kedua, jangan lupa bahawa kita tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa siang dan malam. Saya nak sebut ni kadang-kadang macam orang-orang besar-besar kalau lepas teringat, kadang-kadang mereka lupa kata ada ulama yang berdoa atau imam berdoa siang dan malam, dia lupa. Kan? Yang mengangkat bala ni adalah Allah Ta'ala kerana berhimpunnya hamba-hamba Allah dengan tulus hati dan ikhlas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau angkatlah bala ini daripada kami. Itu Allah Ta'ala akan hilangkan penyakit ini. Dan kita berikutnya, kenapa dihilangkan? Berkat kita bersabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masya Allah, terima kasih Tuan Syekh. Kemah, mantap dan juga mantap. Jadi saya tertarik dengan apa yang disebut oleh yang berbahagia Tuan Syekh tadi, bahawa masjid ini adalah syiar. Syiar ni adalah satu tanda menunjukkan bahawa di situ tempat beribadat, di situ tempat pengumpulan, di situ tempat bersahabat, di situ tempat berdakwah, di situ tempat ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, masjid ni syiar, tempat yang orang tahu bila ada masjid, di situ ada kekuatan umat Islam dan di situ ada Islam. Dan satu lagi saya tertarik dengan berkaitan dengan bidadari pula, pramugari. Pramugari tuan-tuan, cari kerja, layanan dia elok, siapa biasa naik kapal terbang, rabat ikut tangga, dia tahulah kan. Tu. Tapi Tuan Syekh dan juga Ustaz, ada satu benda yang kelainan masjid kita, Masjid Al-Irsyad, Masjid Al-Fatih ni. Ahli-ahli jawatankuasa masjid melayan anak qaryah macam pramugara. Saya pun tertarik. Mungkin Tuan Syekh tak buat lagi di Kota Stark ataupun Ustaz Roslan tak buat lagi di sebelah Perai Selatan.
Yang mana tak main masjid, tak nampak muka di masjid, jawatankuasa masjid hantar surat jemputan macam surat kenuri, kad kenuri. Ayah nak jumpa macam ni. Kan? Pergi bagi di rumah, ni surat jemputan untuk main masjid. Silalah, Allah dengan suaranya yang lembut, sila mai, kami sedia menanti di masjid. Masya-Allah. Ada tak tempat lain? Kalau tak mai juga caroy lah. Caroy. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun macam tu, ada juga masyarakat yang tak mengimarahkan masjid, tak menghidupkan masjid. Artinya tak berjemaah dan tak pergi masjid. Persoalan yang timbul berlegar di kalangan ahli jawatankuasa masjid mungkinlah, dan saya pun mungkin jugalah, Tuan Syekh dan juga Ustaz Roslan pun mungkin duk fikir juga macam mana nak bagi ramai masjid, macam mana nak bagi berjemaah ramai. Tuan-tuan macam mana? Siapa ada cadangan boleh bagi dekat jawatankuasa masjid? Ada cadangan tak? Silakan. Saya, Tuan Syekh, Ustaz, ada satu cadangan nak bagi ramai. Kita tukar imam bila siap kepada perempuan. Saya rasa ramai. Azan kan kita bagi Kak Solehah. Bagi Kak Solehah ni kan, ya Allah, suara dia lembut je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa keluar habis hak capik, hak sengit. Suara sedap. Lepas tu tukar imam, tapi bukan imam Masjid Al-Fatih lah, masjid lain lah. Tukar imam bagi perempuan juga. Namanya Siti Nurhaliza. Bukan Datuk lah, Siti Nurhaliza. Saya duk rasa lah hak tua-tua yang pakat keluar habis berebut nak duk sah pertama. Berebut nak duk sah pertama. Kan? Bila tu imam angkat takbir, Siti Nurhaliza, Allahu Akbar. Hak belakang Allahu Akbar. Hak tua-tua berebut nak duk sah pertama. Baca sedap, ya Allah, muda, umur 18. Bila tu imam rokok, hak belakang tak rokok. Bila tu imam sujud, makmum tak sujud, seorang pun tak sujud. Nak habaq khusyuk dan tawaduk. Tu. Rasa-rasa tak tahulah Tuan Syekh setuju ke tak cadangan saya ni. Kalau setuju, boleh Ustaz Roslan maklum sekejap lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Round kedua. Saya ingat round kedua ni kita bagi 7 minit dah kot noh. Kemudian sekali dengan rumusan. Sekali dengan rumusan insya-Allah. Saya nak tuju terus kepada panelis kita yang pertama untuk round yang kedua. Yang berbahagia Ustaz Roslan. Masjid ini adalah syiar yang paling tinggi, syiar setempat, syiar untuk Islam. Apa kita akan dapat andai kata kita maju dan kita boleh bantu masjid. Yang keduanya, apa masjid dapat andai kata masjid maju dan boleh membantu masyarakat. Kita nak kongsi sikit. Siapa untung, siapa rugi untuk kita manfaat bersama masjid rumah Allah ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Rohaizat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sampai di round yang kedua. Tak lama dah. Saya nak ambil dalam 6 minit setengah. Sekali dengan rumus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masjid satu-satunya tempat yang mana kita sentuh di peringkat awal tadi, yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengunjungnya diberi kemuliaan. Dan masjid itu sendiri dia tidak rugi apa-apa kalau orang tak mai. Tapi kita yang rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu Rasulullah menyarankan kepada kita supaya sentiasa kita dekat dengan masjid. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta.
Satu hari dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya ni dikecualikan daripada sembahyang jemaah main masjid? Sebab tak nampak, nak pi payah, tak ada orang nak bawa. Lalu Nabi SAW duduk tak lama senyap. Alhamdulillah ni syok lah. Pasal kaedah dia, bila kita tanya Nabi, Nabi tak jawab macam dia tanya tak saat ni, maka harus boleh tak main. Tiba-tiba elok dia nak balik, Nabi tanya dia nanti saat, wahai Abdullah, adakah engkau dengar azan? Dengar tak orang bang? Dia kata, saya dengar ya Rasulullah. Dia hanya buta tapi tak pekak. Lalu Rasulullah bersabda, man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu au kama qala. Siapa yang mendengar azan dalam keadaan dia sehat, dan dia dengar itu dengan keadaan yang jelas suara azan dan dia sehat, tapi dia tidak datang sembahyang jemaah, fala salata lahu, tidak ada sembahyang bagi dia. Walaupun dia sembahyang di rumah, siapa tak sembahyang. Cuma ni ada kupasan ulama lah, dia kata sembahyang pahala tak ada dan sebagainya. Tuan-tuan, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta pun Nabi kata kalau dengar azan datang. Bagaimana kita, anak beranak kita yang mata cerah, mutu ada sampai 5-6 biji, gerek ada 8 biji, hak kayuh pagi lain, hak kayuh petang lain, hari Ahad naik bukit 300 lain. Tiba-tiba azan tak sampai masjid. Jadi rugilah kita. Allah tawarkan kepada kita peluang untuk kita dapat ganjaran, dan ada riwayat yang lain, orang yang berulang pagi petang ke masjid, Allah jamin bagi dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dapat bagi pengunjung-pengunjung masjid. Tiba-tiba kita tolak, maka tak tahulah kita di mana. Tuan-tuan, kita orang yang menolak tuah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita datang, maka masjid kita pun imarah. Bila masjid imarah, macam-macam benda kita boleh buat. Kan? Majlis ilmunya, program-program nak membangunkan masyarakat, membangunkan anak-anak. Saya tertarik ada masjid buat kelas tuition, untuk SPM, untuk UPSR, anak-anak karya kita, yang berasal dari masjid. Pak hantar anak pergi tuition, masuk kelas, dan anak yang bapa masuk masjid ikut kuliah maghrib. Ikut kuliah maghrib, lepas tu sampai Isyak habis. Kita tengok cantiknya. Di Pulau Pinang tahun depan akan bermula kelas kafar menengah. Kelas kafar menengah dia bermula lepas maghrib sampai Isyak lebih sikit di masjid. Untuk perintis ni SPS Bangka Selatan ada 2 tempat yang kita buat. Di belah hujung ni simpang 3, belah sana simpang 4 di sekolah agama. Nak anak masuk belajar kan mendengar, ke kapal dia rendah aja kan. Jadi hak mendengar, hak lepas-lepas dulu tak dan apa semua, dia boleh masuk boleh. Tuan-tuan, supaya dapat berkembang. Kita tengok banyak dah masjid-masjid yang hidup, yang nampak imarah, yang nampak ceria, sebab kerjasama daripada anak-anak karya. Tapi kalau anak karya tak ada kerjasama, buat program tak mau main, tuan-tuan, minta sumbangan pun tak mau bagi. Mai jemaat, tabung jemaat nak mai kat dia, nampak 4 orang lagi dia sini buat lena dah. Tabung lintas dia celik balik. Jadi mana nak ada kemajuan? Anak karya kita akan mundur, masjid kita juga akan mundur. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah pengajaran macam saya Peson cerita tadi. Allah telah peringat kita dulu dengan tsunami, hari ini dengan pandemik COVID-19.
Tuan-tuan, apa dia konsep bala dalam Islam? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada ulama menyatakan bala yang menimpa orang-orang mukmin ini dia ada dua. Satu, litakrib, Allah bagi bala. Ya. Masa habis atau bateri habis? Bateri habis. Saya ingat masa habis boleh tutup. Ustaz Reza tutup bah. No? Tuan-tuan sekalian. Allah nak dekatkan bala yang kena orang mukmin litakrib. Satu, sebab kita selama ni jauh. Allah bagi musibah nak ingatkan balik kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat yang mendampingkan kita dengan Allah. Kita nak tunggu musibah yang macam mana lagi baru kita nak mengimarahkan rumah Allah. Kita tengok dahsyat dengan COVID-19 ni. No, sedih sayu kita tengok tiap-tiap hari. No, bukan masjid imarah, kubur yang imarah. No. Dengan semua pakai putih tanam, seorang ambulan berderet. Allah dah tunjuk kita nak tunggu lebih dahsyat daripada tu baru nak berubah, baru nak ingat rumah Allah. Tuan-tuan, dahsyat kalau kena penyakit ni. Macam kita duk tengok dengan tak lalu makan, dengan tak selesa, dengan sampai ke tahap 4 tu. Ada yang tak tahulah, sahabat-sahabat kita yang bertugas di kesihatan, kesian tengok macam ayam kena melupa, nak nyawa tak boleh. Ni Allah sedang tunjuk kat kita, bukan saja-saja Allah bagi, tapi litakrib, supaya kita mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, litakdib, Allah nak didik kita. Tuan-tuan, kalau COVID ni gagal mendidik kita, kita nak tunggu musibah yang macam mana lagi untuk kita terdidik menjadi orang yang istiqamah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini merubah kita menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan kitab Allah. Inilah harapan kita. Janganlah kita mengundang musibah yang lebih daripada ni baru kita nak sedang. Takut. Sebab macam saya Peson kata tadi, bukan kena seorang. Hak duk main masjid dah pun kena. Semua. Allah tak kira. Jadi inilah harapan kita kepada sahabat-sahabat kita, dan kita sampaikan kepada mereka-mereka yang masih jauh dengan rumah Allah. Cukuplah dengan COVID-19 ini untuk membawa kita balik ke rumah Allah ini. Jangan kita mengundang musibah yang lebih terat, lebih dahsyat daripada itu. Sebab Allah akan sentiasa mengingatkan kita. Kita tengok umat-umat dulu yang mana jauh dengan Allah, jauh dengan utusan Allah. Allah bagi musibah untuk dekat. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa alaihissalam, dan banyak lagi lah. Macam-macam Allah bagi. Kerana Allah nak kembalikan mereka kepada Allah. Antaranya orang yang kembali kepada Allah ialah orang yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk round ini. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Tuan-tuan, untuk yang terakhir, saya ingat kalau tak adil ataupun tak sempurna lah kalau ahli-ahli panel kita ni tak bagi kerja sikit untuk kita buat supaya karya sedang ni berubah. Tak mau duk takut lama lah. Tak mau jemaah duk ada 3 sah tu lah daripada dulu sampai lah. Bagi ada perubahan. Saya yakin, saya percaya semasa saya mentarbiyah masjid ni dulu tuan-tuan, kan? Masa saya tarbiyah dulu memang banyak tu lah juga. Kena ada lipat gandakan lagi usaha. Dan saya ingat saya nak bagi Tuan Syekh bagi sikit kerangka-kerangka supaya kita balik buat kerja. Kita rekrut
Kan anak-anak karah kita yang dijangka lebih kurang 1,000 orang yang sepatutnya dapat berjemaah di masjid ni. Betul tak Ustaz? Lebih kurang no? Sepatutnya lebih kurang 1,000 orang. Kalau isi rumah tu ada 5 orang, mungkin 2 orang hak lelaki yang baligh, yang layak dan juga yang mampu untuk bersama di masjid, berjemaah di masjid. Jadi saya nak minta lah Tuan Syekh bagi sikit kerangka-kerangka ini supaya tuan-tuan balik buat kerja. Ajak dakwah kan. Saya teringat ada satu cerita tuan-tuan. Ni cerita sikit lah sebagai penutup tirai nanti. Ada seorang sahabat tabligh, inilah hak dakwah ni. Dia duduk perhati tengok satu rumah tu, Pak Long tu tak pernah pergi masjid, tak pernah semayang. Satu hari tuan-tuan, satu hari ni, once upon the time ni. Satu hari tuan-tuan, dia pakat dengan kawan dia 2-3 orang, kita singgah rumah dia. Kita pergi olok-olok singgah nak semayang. Apa tuan rumah nak kata? Ni contohlah. Bila singgah masa hujan tuan-tuan, pergi habaq kat tuan rumah kata, ni Pak Long kami nak singgah semayang Ustaz. Tak dan dah, tang ni hujan nak semayang tang ni. Kelang kabut tuan rumah. Pergi ambil yang semayang, elok nak semayang tuan-tuan, rupa-rupanya sejadah tak ada. Sejadah. Agak-agak tuan rumah malu tak sejadah tak ada dalam rumah. Malu tuan-tuan. Ambil kain pelekat je. Hampak tentu semayang. Bila dah balik dah ni tuan-tuan, bila dah balik dah sahabat kita hak duk berdakwah ni balik, lega tak kira lah. Depa lepas lah. Rupa-rupanya 2 minggu lepas pada tu, depa singgah pula. Singgah pula tuan-tuan, agak-agak macam mana rupa muka tuan rumah. Ya Allah, depa mai pula dah, sejadah tak beli lagi. Semayang tak ke? Semayang tak juga. Kali yang kedua ni hampak. Sama jugalah hampak kain pelekat. Depa semayang, tuan rumah tak semayang. Oleh kerana malu Allah tuan-tuan, untuk kali 3 lepas ni berasa depa mai pula, beli sejadah. Semayang tak juga. Ni masalah ni. Kan? Yang inilah masalahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nak minta Tuan Syekh bagi tips sikit. Bagi kerja sikit supaya kita balik buat kerja, kita akan dapat pahala kebajikan. Sebab apa? Rekrut dan dakwah orang-orang baru supaya mereka ni dekat diri dengan Allah. Taqarrub tadi. Dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tak langsung, dia adalah saham kita di akhirat nanti. Saham kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi silakan yang berbahagia Tuan Syekh. Terima kasih. Musan. Saya tak tahu nak jawab. Banyak. Kalau tengah jam boleh tapi tak boleh 5 minit. Soalan Ustaz Razak tu nak bagi orang main masjid, masing-masing kena berperanan. Kalau ketua keluarga, dia tariklah seorang atau dengan bini dia yang dah tua lah, muda tak payahlah nak jaga anak. Lebih kurang tu lah. Jiran dan seumpama yang satu. Yang keduanya, masjid tu sebenarnya kena buat program. Kena buat program bagi orang minat masjid, sebab masjid tak cukup hanya dengan aktiviti solat sahaja. Kena buat program yang macam-macam, insya-Allah orang akan mai untuk solat berjemaah di masjid. Tak apa. Ni saya nak tutup lah, saya rumah terus. Dengar saya nak abang ni untuk saya dan semua. Ketahuilah bahawa ni fadilat pergi semayang di masjid ni. Pergi semayang di masjid masa muda lebih baik daripada pergi semayang di masjid masa tua. Ni tuan-tuan hak tua bermain dah, Allah silap anggota aku. Bukan, dengar saya nampak pergi semayang di masjid masa muda lebih baik daripada pergi semayang di masjid masa tua. Tetapi pergi semayang di masjid daripada muda sampai tua itu lebih baik. Daripada muda sampai tua itu lebih baik. Dan yang tiga, pergi semayang di masjid masa tua baru pergi lebih baik daripada tak pergi langsung. 3. Yang kedua, pergi semayang di masjid masa sihat. Masa sihat lebih baik daripada pergi semayang di masjid masa sakit. Masa sakit tu macam bongkok semayang atas kursi tu, sakit lah tu. Pergi semayang di masjid masa sihat lebih baik daripada pergi semayang masjid masa sakit. Tetapi lebih baik
pi sembahyang di masjid daripada sihat sampai sakit. Tu ada setengah satu masjid tu dia duduk bilai dah, tapi dia berhenti dah lah. Dia duduk sembahyang di belakang Tok Imam sampai sakit pun sembahyang belakang Tok Imam tak, tapi duduk atas kursi. Orang kata, Pak Haji jadilah bagi kami pula. Tak boleh, hampa berumai aku main daripada dulu. Ni dia panggil Tok Bilal tak cerdik. Tak cerdik. Kecerdikannya kurang. Patutnya dia kena faham. Okay. Jadi kita pergi sembahyang masjid daripada muda, daripada sihat, lebih baik daripada pergi masa sakit. Tapi lebih baik pergi daripada sihat sampai sakit. Pergi apa tu? Sampai sakit. Jangan jadi kita hanya pergi masjid bila bulan kotak. Bulan kotak pun pergi masjid. Belum tu tak mau pergi. Jadilah orang-orang yang cintakan masjid. Dan fakta yang ketiga, ingat, berulang alik kita ke masjid, untungnya di samping mendapat pahala dan seumpamanya, Allah Ta'ala muliakan kita dan manusia pun muliakan kita. Sebab orang pergi masjid ni, Ustaz Rezat, sikit-sikit tu orang yang terpilih. Allah muliakan kita dan manusia pun muliakan kita. Jadi istilah apa orang duk ajim pergi masjid? Orang tak main masjid, dia kata apa? Ni orang masjid main lah. Orang main masjid main lah. Orang tak kata orang market. Orang masjid. Jadi orang masjid tu istilah yang mulia. Dan ke mana-mana orang kata, Haji ni dia rajin semua masjid. Saya tak boleh terang dia. Rajin semua pergi masjid. Saya tak boleh terang dia. Saya pergi hari Jumaat. Dia tiap-tiap hari 5 waktu. Saya mana orang muliakan orang yang pergi masjid. Sebab tu saya seru pada orang tua, anak-anak tak ada main sembahyang, bawa bini main sekali. Sebab orang perempuan nak main masjid, dia kena minta izin suami. Suami tak benar, dia tak boleh pergi. Ni maklum orang main ni, suami benar. Benar? Benar boleh main. Ada setengah orang, lelaki dia tak pergi. Dia nak pergi. Dia kata kat lelaki dia ni, Pak Ang, aku nak pergi masjid boleh tak? Dengan ceramah ni, tu saya nak pergi. Maka tak boleh pergi. Perembang telinga dengar di curang masjid lah. Curang speaker. Pasal lelaki tak pergi. Kata oleh bini, Pak Ang ni apa orang nak pergi masjid? Tak pergi. Dah lah Pak Ang tak pergi. Orang nak pergi tak pergi. Bini kata, lelaki kata bukan aku tak mau pergi. Kalau aku pergi hampi, sekali Tok Imam tanya aku mana pergi. Sebab tu aku pergi hampi. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah. Jadi itulah untungnya kita jadi orang yang pergi masjid. Allah muliakan kita. Orang panggil orang masjid. Kalau kita mati, Allah tak ada dah dia. Sedia-sedia ada dalam masjid. Kalau kita mati, orang merasakan kehilangan kita. Tuan-tuan perasan tak? Dia duduk tani dulu, duduk tani. Selalu duduk tani. Orang merasakan kehilangan kita. Kalau orang nak cari pun duduk di kubur. Tapi nak abang kata betapa berkesannya kita berulang alik pergi ke masjid. Dan orang duduk rajin pergi masjid tak pernah menyesal. Tuan-tuan pernah dengar lah orang macam menyesal aku selama ni pergi masjid. Apa pun tak ada. Dia ni kita kena cek balik IQ dah. Boleh jadi dia overdose. Sebaliknya orang menyesal tak pergi masjid. Sebab itu bila tua-tua pergi masjid, menyesal aku kalau aku tahu pada dulu aku main. Dia menyesal. Tapi menyesal itu masih ada masalah lagi. Jadi nak buat tak orang pergi masjid tak pernah menyesal. Hak tak pergi itu yang menyesal. Jadilah kita orang yang menyesal dulu. Menyesal dulu artinya sedang sebelum menyesal kita pergi ke masjid untuk mengambil manfaat ilmu satu, sembahyang berjemaah di dalamnya, beriktikaf di dalamnya, mengambil ilmu di dalamnya. Buatlah apa-apa yang boleh mendatangkan pahala keberadaan kita di dalam masjid. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Syekh di atas rumusan yang sangat manfaat lah. Saya kira sangat manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa malam ni nasihat banyak. Tuan-tuan catik, kutip, masukkan dalam grup WhatsApp sekali sebagai peringatan anak-anak keras kita yang lain yang tidak dapat hadir insya-Allah. Setuju tak? Setuju tuan-tuan. Saya nak mengimbau sikitlah sebelum kita menutup tirai forum perdana pada malam ni. Saya terkenang masjid ni kan, dan menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama menjaga masjid ini, kesucian dia, pengimarahan dia kan, termasuklah aktiviti-aktiviti yang diadakan di masjid kesayangan kita ini.
Seingat saya lah pada tahun 2006 kita dapat anugerah masjid terbaik, Johan Masjid Terbaik peringkat negeri Kedah. Dan saya menerima, bagi pihak masjid lah, menerima sumbangan dan juga hadiah daripada Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah tu di Al-Ustaz 2006 tuan-tuan. Jadi kita kekalkan menentum itu, maksudnya pengimarahan ni sampai bila-bila insya-Allah. Tahun 2007 kita dapat lagi satu anugerah peringkat daerah. DO pada ketika tu bagi satu penghargaan. Tuan-tuan, pada 2013 sekali lagi kita masuk mana pertandingan masjid. Kita dapat Johan tahun 2013 tuan-tuan. Kita dapat Johan peringkat negeri, lalu dicalonkan ke AMM, Anugerah Masjid Malaysia. Jadi 2014 tuan-tuan, kita dapat tempat kelima masjid terbaik kebangsaan. Tuan-tuan kekalkan. Tapi nak kekal perlu segala-gala sudutnya kita berada di sini, segala-gala sudutnya kita hidupkan insya-Allah, mantapkan anak-anak karya kita dan mantapkan institusi masjid kita insya-Allah. Dan ada dua lakaran lagi yang kita dapat bersama pada ketika itu, iaitulah pada tahun 2013 juga TV Hijrah buat penggambaran di masjid kita. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan pakai renyih lah apa semua. Itulah kegembiraan sama-sama kita menjaga masjid. Dan yang terakhir sekali pada 2016 tuan-tuan, Asro Oasis membuat penggambaran di sini, iaitulah imarah masjid, ditayangkan di TV1 dan juga TV Hijrah TV1. Muka tuan-tuan lah juga. Jadi tuan-tuan kekalkan, semoga kita bersemangat memaju, memakmurkan masjid rumah Allah yang menjadi amanah Allah kepada kita semua insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih banyaklah pada panelis kita kedua-dua yang dapat hadir pada malam ini. Insya-Allah kalau ada masa yang akan datang, kita akan jemput lagi untuk berkongsi ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang akan disampaikan nanti insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros dan juga yang berbahagia Tuan Syekh Faisal bin Haji Omar kerana sudi untuk bersama pada malam ini. Tuan-tuan ingat, jadikan semua nasihat tadi panduan kehidupan kita dan baju pakaian kita seharian untuk sama-sama kita memperbaiki kehidupan ini insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah kami diamanahkan untuk mengendalikan forum dan juga forum ini. Mohon maaf kalau ada silap, salah dan apa-apa kelemahan ketika mengendalikan dan ketika bersiarannya forum perdana pada malam ini. Terima kasih kepada pihak masjid. Jadi dengan untuk itu saya ingat saya kembalikan baliklah majlis ini kepada pengerusi majlis pada malam ini. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.